Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan keempat sifat maknawiyah namanya. Dan keempat mubtada sifat maknawiyah tu khabar. Jumlah tu atah pada kata pertama sifat nafsiyah dulu. Jadi kita ada bicara musannif kata isyarat dengan lapar ketahui lah. Dia kata dulu tahsuk tu. Ketahui olehmu, yakni ambil tahu olehmu akan bahwasanya akan sifat yang 20 tu. Sifat 20 tu mana? Wujud kidam baqah hingga siapa kaunuhu mutakalliman. 20 sifat tu terbahagi kepada empat. Mana pak dulu? Pertama sifat nafsiyah. Namanya. Maka sifat nafsiyah apa? Maka sifat nafsiyah tu kena kepada sifat wujud. Dan yang kedua ia panggil sifat salbiyah. Tu. Sifat salbiyah ni ada berapa dulu yang kata? Sifat salbiyah ada berapa ning ya Badri? Sifat salbiyah ada berapa dulu? Mak. Syukri, sifat salbiyah ada berapa dulu? Dan kedua sifat salbiyah namanya bagi yang 4 tu. Ada berapa sifat salbiyah? Ada? 5. Kena ingat tu. Mana 5? Kidam baqa mukhalafah. Ialah belakang tu. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Rata 7 tu. Ialah belakang. Tu. Ingat tu. Dan yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa yang berdiri? Tukarlah. Saat ni 7. 7. Mana 7? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu dinamakan sifat ma'ani. Dan keempat. Keempat ni sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah kena kepada hak mana? Tengok. Dan keempat yakni daripada 4 bahagi itulah. Khabarnya ialah sifat maknawiyah, namanya sifat maknawiyah. Tak rojak domir pun tak apa. Tu. Maka sifat maknawiyah ni lah ia panggil sifat subut saja. Mana kata sifat yang bangsa sungguh saja. Sifat yang bangsa reti saja. Tak siapa tangguh ada dan tak siapa tangguh tak ada. Ia panggil duk menengahi di antara ada dan tak ada. Nak kata ada pun tak boleh. Sifat maknawiyah ni. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh juga. Ia panggil duk di antara ada dan tak ada. Maka sifat maknawiyah ni lah ia panggil satu perkara yang nak buat sifat ma'ani tu lekat di zat. Tengok. Sifat kaunuhu qadiran. Sifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu tu. Keadaannya tu. Itu ia panggil satu perkara yang nak buat sifat kudrat tu masuk di zat Allah. Ia panggil hal maknawiyah tu. Ia panggil hal maknawi. Ingat molek sifat maknawiyah ni ia panggil duk menengahi di antara ada dan tak ada. Ada dia tu tak siapa tangga ada dan tak siapa tangga tak ada. Lepas molek ngaji usul tu. Kita lebih-lebih lagi orang hak baru-baru tak biasa dengar bahas ke apa tu. Baca-baca tengok kitab tu rojak domeh saja tu tak apalah. Dengan jidah paridah. Tahu reti seko-seko pula. Nah.
Habis situ. Mana tu sifat maknawiyah tu? Ada berapa? Dan iaitu mubtada. Wa min saka. 7 sifat pula tu khabar. Dan iaitu dia panggil kalam hazaf mudah. Kena takdir. Dan iaitu yakni dan bermula bilangannya. Takdir dengan anda duhu lah. Kalau hak apa dah? Kalau hak Arab ke wahia dengan makna ai wa adaduha. Dan iaitu yakni dan bermula bilangannya sifat maknawiyah tu, iaitu rojak di sifat maknawiyah tu khabarnya ialah 7 sifat pula. Yakni 7 sifat juga. Apanya pula? Apa juga? Dhabit betul pula tu, yakni seperti sifat ma'ani dulu. Tu pula. Dhabit betul pula tu, yakni seperti sifat ma'ani dulu. Tu pula. Apa pula juga? Yakni seperti sifat ma'ani dulu. Nak ayat mana? Sifat ma'ani dulu 7. Kamu ni sifat maknawiyah pun 7 juga. Tu pula dengan makna juga. Ya pula ni dengan makna juga di sini. Ya pula dengan juga ya tak serupa. Ni nak we reti pula. Reti tak pula? Misalnya Rocky duk bayar, duk Kedah. Ya nampak Basri gi bayar gi sewing. Oh, Basri mari sewing juga. Kamu tak tahu gi. Basri klik. Gi pula dah yang kedua. Rocky kata, mari pula dah. Nampak pula tu pula panggil. Nampak dah tu? Hak gi dah. Lepas tu gi pula. Ya tak panggil gi juga. Itu kan? Hak gi dah. Lepas tu gi yang kedua. Ya tak panggil gi juga. Ya panggil gi pula. Kalau pesen gi jugalah ni. Kita duk bayar dah. Nampak Basri. Oh, mau mari juga. Ada juga dah. Kayak juga. Apa tu? Nak ayat kata 7 sifat juga ni. Yakni nak ayat kata seperti sifat ma'ani dulu. Nampak dah tu? Sama-sama tu 7. Sifat ma'ani pun 7. Sifat maknawiyah pun 7 juga. Itu. 7 sifat tu sifat yang melazimkan. Tu. Yang melazimkan ni jadi sifat pada kata 7 sifat waqsad betul yang waqsad betul 7 sifat isyarat kata jadi sifat. 7 sifat tu yang melazim ia seka. Yang melazim ia 7 sifat tu melazim akan sifat ma'ani. Yang melazim ia 7 sifat tu melazim akan sifat ma'ani. Melazim tu akan sifat ma'ani. Tu. Dhabit betul melazim tu. Yakni tu melazim ia tu. Melazimkan tu dhabit betul melazim, yakni melazimkan pada kira-kira akal kita sahaja. Tu dhabit betul melazimkan. Dhabit betul melazimkan yakni melazimkan pada kira-kira akal kita sahaja. Tu melazim. Melazim dulu ya dah. Melazimkan yakni melazimkan pada kira-kira akal kita sahaja. Kira pada akal kita saja kata dia tu berekeh. Kata dia tu lazimkan. Apa dengan makna lazim? Apabila ada sifat ma'ani, maka adalah sifat maknawiyah. Itu erti melazim.
Apabila ada sifat kudrat, mestilah adanya kaunuhu qadiran. Tu dia. Apabila ada sifat irada, maka mestilah adanya kaunuhu muridan. Hingga akhirnya apabila ada sifat kalam, mestilah adanya kaunuhu mutakalliman. Itulah nak urti kata maksud kata melazimkan sifat ma'ani. Bahasa kita berekeh. Tu berekeh nah. Habis itu. Mana kata 7 sifat tu? Sifat maknawiyah tu Dan iaitu 7 sifat tu. Khabarnya ialah kaunuhu qadiran sah. Dan muridan atas pada qadiran. Takdirnya dan kaunuhu muridan. 2 di situ. Dan aliman. Dan yang ketiganya aliman. Dan yang keempatnya hayyan. Dan yang kelimanya dan sami'an. Dan yang keenamnya dan basiran. Dan yang ketujuhnya mutakalliman. Kemudian ketika kata 7 ni dikatakan dinamakan sifat maknawiyah. Bukan diri qadiran tu dak sifat maknawiyah. Bukan kata muridan tu dak sifat maknawiyah. Bukan kata aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman sifat maknawiyah. Hak kita naknya keadaannya tu. Mana kaunuhu dak pe tu. Adapun qadiran tu hak tu zat yang bersifat dengan berkuasa. Muridan waktu zat yang bersifat dengan berkehendak. Aliman waktu zat yang bersifat dengan pengetahuan. Hayyan yakni zat yang bersifat dengan penghidup. Sami'an waktu zat yang bersifat dengan pendengar. Basiran waktu zat yang bersifat dengan pelihat. Mutakalliman waktu zat yang bersifat dengan sifat berkata. Hak kita nak kaunuhu keadaannya tu. Dia panggil sifat maknawiyah. Apabila ada warna merah, maka adalah keadaan merah. Kamar dia merah dengan keadaan merah tu. Mana benda hak bahasa ada dan mana hak benda hak bahasa reti. Iaitu merah itulah yang panggil benda yang bangsa ada. Sebab kita boleh nampak. Nampak tak tu? Adapun keadaan merah tu kita tak nampak. Tapi walaupun tak nampak, kita retilah. Itulah nak reti kata, keadaan merah tu, ia berekeh dengan merah. Apabila ada warna kuning, maka adalah keadaan kuning. Apabila ada putih, putih yang panggil sifat ma'ani. Maka adalah keadaan putih. Keadaannya tu, ia panggil sifat maknawiyah. Tu habis situ nah. Dan ta'arif sifat maknawiyah itu mubtada ni ta'rif ni. Ta'rif ni satu perkara yang penting juga. Menjadi sebab bagi kita ni kenal akan suatu. Kalau kita tak tahu ta'rif, kita tak boleh kenal suatu. Gapo dia sifat maknawiyah. Dan ta'arif sifat maknawiyah itu mubtada nah. Al-halus sabitatu lizzati madamatiz zatu. Madamat pun boleh. Ni kita baca dengan wasal. Madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Bagaimana? Dan ta'arif bagi sifat maknawiyah itu mubtada tu. Dan ta'arif bagi. Nak bagi tu. Dan ta'arif bagi sifat maknawiyah itu. Khabarnya al-halus sabitatu. Kosak kepada lapar ni. Jadi khabar kita ta'arif. Al-halus sabitatu lizati. Madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Apa arti al-halus sabitatu? Tu.
Napa? Al-halu mubtada, madamatiz zatu tu khabar. Itu. Artinya, arti al-halu sabitatu hingga akhir tu. Artinya mubtada khabar. Al-halu hal yang sabit. Hal yang sabit bagi zat. Itu. Hal yang sabit, yakni sifat yang sabit. Hal yang sabit, yakni sifat yang tetap bagi zat. Hal yang sabit, yakni sifat yang tetap dan sungguh bagi zat. Hak kata gitu tu, selama ada zat itu. Selama mana ada zat, selama itulah sifat maknawiyah yang sabit pada zat. Mana kata sungguh padanya. Duduk di antara ada dan tak ada. Tetapi pada hal diilakkan, dikeranakan. Tapi ya tafsir dah tengok. Pada hal diilakkan, diilak takluk dengan satu ilak. Diilakkan yakni dikeranakan dengan satu ilat, yakni dengan satu kerana. Apa dia nak tafsir diilakkan dengan satu ilat nak tafsir? Yakni ni isyarat nak tafsir bagi diilakkan dengan satu ilat. Tak nama lah ibarat tu. Tulis betul yakni. Ini isyarat tafsirkan bagi diilakkan dengan satu ilat. Betul yakni tu. Tulis bawah. Betul yakni tu. Ini isyarat tafsirkan bagi diilakkan dengan satu ilat. Apa maksud diilakkan dengan satu ilat? Tafsirnya, yakni kerana berdiri ma'ani itu. Kerana berdiri ma'ani itu, yakni kan kerana ada sifat ma'ani itu. Tu berdiri mana ada sini. Ataupun menupai. Kerana berdiri ma'ani itu yakni kerana ada sifat ma'ani itu. Mana sifat ma'ani? Dulu lah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu. Kerana berdiri ma'ani itu yakni kerana ada sifat ma'ani itu. Mana sifat ma'ani itu? Dobit situs yakni seperti sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Berdiri takluk pada zatnya Allah Ta'ala. Tu pada zatnya Allah Ta'ala tu. Nah, hak kata lagu tu pada kira-kira akal jua, yakni pada kiraan akal pikiran sahaja. Tu pada kira-kira akal jua, yakni pada kiraan akal pikiran saja. Kira saja kata dia tu ada. Nah, sifat maknawiyah. Kira saja. Reti saja. Dia panggil amrun i'tibari. Dia panggil amrun i'tibari. Kita reti saja. Nampak ada? Bukan sifat wujudi. Hanya dinamakan hal maknawiyah ya. Nampak ada? Hak keadaan tu. Keadaan tu nak ayat kata kita reti saja. Reti saja. Jadi ala kulliha kita nak retinya sifat maknawiyah. Reti katanya dimelazimkan tu. Diberakai. Dengan makna
Apabilanya ada sifat ma'ani, maka dia adalah sifat maknawiyah. Tapi sifat maknawiyah ni, ia panggil duduk di antara ada dan tak ada. Duduk di antara ada dan tak ada itulah, ia panggil hal. Sifat hal je lah dah ni. Sifat hal je lah dah ni. Dia panggil hal maknawiyah. Duduk di antara ada dan tak ada. Nak kata ada, tak boleh. Nak kata tak ada, laso pun tak boleh. Sabit tu Imam Asy'ari tu, dia bila katanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wajib di atas kita tiap-tiap orang, siapa balik, siapa umur orang mukallaf ni, wajib kena belajar di atas jalan tafsilinya 13. Wujud hingga sapanya kalam. 13 tu Imam Asy'ari kata. Tu. Adapun sifat maknawiyah, dah tak wajib tahu dah. Tapi dia tak menafi, bukan dia kata tak ada sifat maknawiyah. Hak tu dia panggil perkara yang melazimi. Berarti di sifat ma'ani ada, maka sifat maknawiyah pun ada juga. Dia panggil melazim dulu dia kata tu. Dia kata dulu mana? Dia kata dulu, hak kita baca tadi tu, dan iaitu 7 sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani reti sesuai. Apabila ada kudrat, mestilah ada kaunuhu qadiran. Tu. Apabila adanya iradah, mestilah ada kaunuhu apa? Mutakalliman mari mana pula. Tu. Basri, apabila ada sifat iradah, mestilah adanya kaunuhu apa? Muridan. Apabila ada sifat ilmu, ma'ani tu, mestilah adanya kaunuhu apa? Aliman. Apabila ada sifat hayat syukri, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Guria tu hayat guna hayyan. Bukan hayang kapah tu dak. Tu hayang tul, hayang panjang tu. Tu. Atau apabila ada sifat sama', mestilah ada kaunuhu sami'an gudia tu. Apabila adanya sifat basar, mestilah ada kaunuhu basiran. Apabila ada kalam, mestilah adanya kaunuhu mutakalliman. Tu dia panggil perkara yang melazim hal tu. Hal maknawiyah duduk di antara ada dan tak ada. Habis itu. Adapun setengah daripada, habislah sifat Tuhan tu. Ini nak bicara sifat Rasul pula. Adapun setengah daripada barang. Setengah mubtada tu, 3 perkara tu khabar. Adapun bermula setengah daripada barang, yakni sifat tu barang. Barang yakni sifat, gapo sifat syukri dulu? Sifat ni gapo dulu? Sifat ni. Duk ngaji usul. Sifat 20. Dan menanya sifat tu gapo makna sifat ni ya Badri? Benda yang tupai di benda lah. Ia panggil satu perkara yang tupai di benda lain. Tu ia panggil sifat. Apa? Tu ia panggil sifat. Berarti mulai tu. Nah. Adapun setengah daripada barang, yakni sifat lah yang wajib bagi Rasul. Yang wajib yakni pada akal lah. Yang wajib yakni pada akal. Tak mau yang wajib pada syarak pula tu. Nak kerti pada syarak, dia kena bagi atas Rasul. Kadang kata wajib atas Rasul. Hak tu dia panggil wajib pada syarak. Hak ni wajib bagi. Bagi ada lepas pada wajib. Dia kerti kata wajib pada akal. Wajib tu bagi Rasul itu Rusul bukan bagi Rasul. Rusul jamak. Rusul jamak daripada Rasulun. Rasulah ni Rusul. Bagi Rusul itu dabik, yakni bagi segala Rasul itu. Rusul yakni
bagi segala rasul itu. Tu dia nah. 3 perkara kena takdir tu. Jawab ada pun tak ada lagi. 3 perkara dobek ini. Maka iaitu 3 perkara. Tulislah tu. 3 perkara dobek yakni. Tulis situ. 3 perkara yakni maka iaitu 3 perkara. Tulis betul 3 perkara tu Basri. Yakni maka iaitu 3 perkara. Maka tu jawab ada pun. Iaitu mubtada. 3 perkara tu khabar. Jumlah mubtada khabar. Berhipung 2 tu. Jadi khabar bagi setengah. Setengah tak ada mubtada. 3 perkara yakni maka iaitu setengah daripada barang yakni sifat yang wajib bagi Rasul pada akal tu. Khabarnya ialah 3 perkara. 3 perkara yakni 3 sifat. Baik tu. 3 perkara yakni 3 sifat. Ingat molek. Sifat yang wajib bagi Rasul. Mana 3 perkara 3 sifat tu? Pertama daripada 3 perkara tu. Pertama mubtada khabar. Sidqun ialah sidqun yakni sifat sidik. Sidqun yakni sifat sidik. Sidqun yakni sifat sidik. Situ. Ingat molek nah. Apa dia arti sidik? Artinya arti sidik itu ialah benar mereka itu segala rasul tu. Wajib semua rasul tu bersifat dengan benar. Tak bohong. Ni panggil orang yang bersifat dengan benar. Semua rasul bukan kata Nabi Muhammad kita seorang rasul. 25 tu lah. Dan semua tu bersifat dengan benar belaka. Dengan makna tak bohong. Khabar dia saat ni royak dia yang nak royak tu benar belaka. Tak ada perkara hak bohong. Ada pun buat kita ni ada hak bohong. Nampak tak? Royak nak pergi situ tapi pergi lain. Royak nak beli natal tu beli natal lain. Tu dipanggil buat kita ni bersifat dengan kazab. Bohong. Kazib bersifat dengan dusta kita ni. Roti dekat depan nak biasa bohong ke? Bahang pakit nak tahu tak? Bahang pakit. Roti duk puan nak biasa bahang tu lagi. Tak lagi. Jangan bahang tak berkat. Orang hak amal gapo-gapo ke, dia nak jadi ni ya berdiri. Ya tak boleh nak kacak bahang ya berdiri. Duk amal gotu, amal goni, amal gotu, dia tak boleh kacak bahang. Kalau kacak bahang tak adil lah. Dia panggil tawar dah. Reti katanya semua rasul tu bersifat dengan sidik. Sifat yang wajib bagi rasul ada 3. Kata setengahnya 4. Ada fatonah satu lagi. Di sini bila 3 ya. Bahasa pada dalam kitab Faridah dia bagi 4. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Tu sifat-sifat yang wajib bagi rasul ada 4. Adapun di sini kata sifat-sifat yang wajib bagi rasul tu ada 3. Pertama sidik, yakni sifat benar. Artinya benar mereka itu saudara rasul. Habis itu. Apa makna benar-benar ni? Benar. Oh, dia mau kecek benar. Benar tak? Benar tak? Apa makna benar? Makna benar itu mubtada. Bermula makna benar itu. Tu. Yakni satu perkara tu makna. Makna benar itu yakni satu perkara yang duk panggil benar. Tu gapo dia nyo Syukri. Makna benar itu yakni satu perkara. Tulis itu. Makna benar itu yakni satu perkara yang duk panggil benar itu tu. Gapo dia? Khabarnya ialah muwafaqah khabarnya. Muwafaqah khabarnya. Yakni supalah. Muwafaqah khabarnya tulis masuk selalu. Muwafaqah dulu makna berselarang. Muwafaqah khabarnya yakni
Supo ceritanya. Nyo tu rojak di rusul tadi. Nyo tu wa ako betulnya, wa ako betul rusul tadi di atas dia. Muwafaqah khabar nyo rasul itu. Apa muwafaqah khabarnya dobe, yakni supo cerita nyo rasul itu. Supo tu maf'ul pada muwafaqah tu. Akan barang yakni akan cerita. Akan barang yakni akan cerita ataupun akan perkataan, akan barang yakni akan cerita yang yakni yang adalah ia pada Allah, yakni di sisi Allah. Mana kata perkara hak Tuhan cerita dengan Nabi cerita tu supo, dia panggil muwafaqah tu dia panggil benar. Tuhan goyak balas mana, Rasul pun goyak balas tu. Itulah nak reti kata makna benar. Sungguh. Ya tak bohong. Pas kita ni radah-radahnya, Tok Guru goyak kok lain. Kita pergi goyak kok lah. Kok lain. Dia panggil tak muwafaqah dengan perkataan guru. Tak muwafaqah dengan cerita hak Tok Guru duk cerita. Tu dia panggil bohong. Adapun semua Rasul 25 tu bersifat dengan benar. Apa hak Tuhan cerita, perkataan hak yang ada pada sisi Allah tu, semua tu jadi supo. Tuhan royaklah no, Rasul royaklah tu. Ya tak faham? Kalau kata satu, satu. Kalau kata putih pun, putih. Tengok orang ada sifat benar ni. Berkat kehidupan dia. Tengok satu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang berkat. Berkat jahluh lagi dia. Bagi kita ni bahang jahluh bukan berkat jahluh. Bahang jahluh itu lagi. Tu kalau kita. Tu. Tu kita dah. Kita tu bahang jahluh lagi kita. Bukan kecek sungguh jahluh. Kita ni kecek jahluh lagi. Tengok kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu masa tu dia nak pergi ngaji kat Mekah. Dia nak pergi ngaji kat Tanah Arak lah. Di mana tu Allah alam. Jadi masa dia dak kecil-kecil, masa dia dak halus tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan Syekh Qadir kita nak ngaji kitab Nawar tu tak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa dia dak halus dah, syukri dah. Dia nak pergi ngaji. Dia nak pergi ngaji. Seperti kita lah ni lah nak pergi ngaji pondok. Tapi dulu ni tak ada pondok dah. Pergi ngaji cari duit diri itulah. Jalan kaki ngok-ngok itu lah. Sebelum pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia nak pergi ngaji saat itu, ibu dia pesan satu perkara ya. Duk hari-hari jangan kacak bohong. Satu. Atas tu ya. Ngaji tu tak kena suruh. Dah kata ngaji sungguh. Dulu ngaji sungguh-sungguh. Kita kena lepas royak. Ngaji sungguh nak hawan nah. Ya. Minggu dah kena royak pula. Ngaji sungguh hawan nah. Ya. Bulan tu lupa lah. Tak ada pesan dah. Kena pesan nak hari. Orang dulu. Orang tua dulu dia panggil hawan. Bukan pak hawan. Hawan ngaji sungguh hawan nah. Kalau duit merah dah dapat tu. Ya. InsyaAllah. Baru duit habis tu. Duduk lah pondak tu. Kita tak pandang sungguh. Pitu-pitu tak buka maya, tak dengar ngaji, tak dengar tak pandang sungguh. Bukan ngaji. Jadi Syekh Abdul Qadir ni belum pada dia nak ngaji ni, dia halus lagi masa tu. Dah halus lagi. Mau belah-belah gitu ya. Qadir lapis azming lapis tu ya. Syekh Qadir dulu ni. Nah, belum pada dia nak ngaji buat bekal dulu, buat bekal. Ada dengan sama, ada dengan duit dulu ni. Duit tu bukanlah kata banyak, sikit gitu ya lah. Awak bekal kita lah ni ikan kering boleh dah, boleh kani ke apa tu. Gambar tak tahu ni. Dia dulu dia le kaki. Apa ibu mak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tu ya pesan satu perkara ya. Mung duk hari-hari jangan kecek bahang. Duk le ngaji jangan kecek bahang, jangan kecek bahang. Dia pun tak kecek bahang sungguh. Ikut dia mau tanya. Ada gapo gatik lekani ya habis.
ada dengan sambal belacan, ada dengan nyok ikan kering, ada dengan duit 20 kuk. Ya royak betul. Syekh Al-Qadir ni. Ya gigi sore dia pergi jalan tu. Siapa satu tempat tu berarti kena royak nak kecek. Jadi punah tu. Dia jalan siapa satu tempat tu temu orang duk sambung. Behar tak sambung. Behar tak sambung. Rokib behar tak sambung. Tak behar juga orang lubuk. Orang lubuk, orang lebek pula. Behar tak sambung Syukri. Orang duk nyamu. Orang nak tumit bagai dengan saleh. Ha? Apa panggil? Ha? Panggil apa? Ha? Rokib, panggil apa ni? Sama. Kau kengsom malah. Tu. Ya gigi siapa satu tempat tengah jalan sana itu temu orang duk nyamu, orang duk samu lah, orang nak tembik barang orang. Kalau kok sah nunggu Bukit Lapeh nyok Bukit Lapeh. Jalan nak pergi Naga tu. Jabak tu, Bukit Lapeh. Temu orang duk samu. Madamu tu tanya, "Hei, budak. Ngapa ada lain ni? Mu nak pergi mana ni?" 4-5 ni orang fok ngarut ni lah. Dia nak curi barang dah. Tanya, "Hei budak, mu nak pergi mana ni?" Budak tu ya. Munggu ya sungguh. Sebab dia ingat kata ibu dia tu besar. Ibu dia kata jangan ajak bahang. Padahal apabila orang jahat tanya, boleh kita bahang tak? Tapi dia betul. Ya ya sungguh. Tak bahang. Ya ni. Nak tengok tekah apa itu. Ambil ngaji tak berkat. Ngaji lama puluh tahun duk bila tahun. Setahun. 2 tahun duk bahang tu. Tu. Pas budak tu ya nak pergi ngaji situ. Lek nung jauh lagi nak pergi. Lepas tu, pas apa ada lagi lah ni? Yo ya be. Ada yang kering duit nyok tu nyok ni. Orang hak ngarut sana tu, orang hak samu dia tu. Buka tengok. Dia tengok ada sungguh budak ni royak betul habis. Akhirnya lah nah. Ia tak ambil ni baris budak tu saat ni tu. Ia hantar klik. Buat apa ia hantar? Ia malu. Budak ni halus dia baru. Tak kecek bahong. Dengan sebab berkat budak tu tak kecek bahong, orang hak 4-5 ni orang tadi tu jadi juru habis. Lepas ada tu tak ambil barang orang. Balik jadi molek belaka. Tu dia kata kalau kita duduk hari ni tak bahong kehidupan kita akan jadi berkat haris. Nampak tak tu? Kita ngaji tak pandai tak apa, benar tak apa, payah mulih tak apa, tapi jangan bahong lah. Bahang kawego kau sehingga sikit bahang tu. Klik tak? Lagi situ tak? Lagi pias tak? Pias diketuk yang mari belum ngorek. Gilek pagi ni mai belum ngorek Syukri. Boleh lagu tu Syukri. Lah Syukri. Apa Syukri? Lagi setah buka duit dah. Allah 5 je. Dia buat duit berkali. Dia buat duit berkali dah. Ada apa mak? Nak basuh kaki tak? Poceh. Bahang dah. Kita nak perak sikit. Betul benar. Dia baru berkat ngaji kita. Dengan Syekh Qadir Al-Jailani saat ni tu. Berkat dia tu. Dengan sebab berkat dia, orang tak kecek bahang duk hari-hari. Walaupun dia tu budak. Orang yang ngarut tadi tu jadi juru habis tu. Begitu kita duduk jangan jadi lalat hijau. Dengan sebab kita seorang ni orang lain tiru. Ada juga lah tu. Aku klik dia. Mana klik pun nak klik dia. Dia dah. Dia lalat hijau. Lalat hijau ni dia peng orang. Orang semua tu turut dia. Dia panggil lalat hijau. Kita kena jadi garing Rokib. Tak? Garing ni baris hak busuk-busuk, baris hak tak molek tu dia jadi molek. Rokib napa Azmin duk tak molek weh? Dia nasihat. Memang kena duk molek. Memang bah mu duk hantar duitnya no mari mengu-mengu tu hari-hari saat ni tu mu kena ngaji sungguh lah. Jadi orang jadi garing lah tu. Dia nampak dia duk wipo miking naik tek. Dah tu. Dipanggil jadi pakai alian lalat hijau habis. Mak-mak ada lakon, lalat hijau. Aku nak main tek. Laki-laki ada lakon ni. Kau je bukan lalat hijau, lalat pucak. Tu. Habis sikit lagi.
Kemudian benar ni lawan dia gapo? Lawannya lawan bagi sidik tu. Lawannya lawan bagi benar tu khabarnya dusta. Bohong lah. Benar lawannya bohong. Kemudian mustahil atas mereka itu. Apa mustahil? Tak boleh terima pada akal fikiran. Mustahil yakni tidak boleh terima pada akal fikiran atas mereka itu. Mustahil itu atas mereka itu rasul tu, segala rasul tu. Mustahil boleh oleh dusta. Jadi oleh bersifat dengan sifat bohong. Boleh betul dusta. Dusta yakni oleh bersifat dengan sifat bohong. Tuh, dusta yakni oleh bersifat dengan sifat bohong. Mustahil semua rasul tu bersifat dengan bohong. Mustahil. Tak boleh terima pada akal. Walaupun kita nampak demo tu ayat atas. Rasul ya ada kat satu ketika ya bohong, boleh terima tak akal rakib? Tak boleh terima. Tak boleh terima. Kita dak ngaji dah wajib semua rasul tu bersifat dengan benar. Apa hak dia royak, serupa dengan hak Tuhan royak. Bah tu apa dia panggil benar dia tu. Tak ada dusta dak. Untuk sifat rasul tu ingat molek sifat rasul pertama sidik. Apa sidik? Mana benar, tak kecek bohong. Lawan bagi benar bohong. Kemudian dia kata sifat bohong tu mustahil atas mereka itu segala rasul. Habis. Dan kedua amanah. Dan kedua amanatun. Bacalah tu tak apa. Artinya kepercayaan. Makna kepercayaan bukan kepercayaan. Kepercayaan weho tu. Makna kepercayaan. Nak kepercayaan. Kalau cahaya ni no. Oh pita tu cahaya molek. Oh muka bermak berdiri cahaya molek. Oh tengok tu. Sinar cahaya pala jawak. Sinar pala jawak tu. Tu. Dan kedua amanatun wallahu a'lam.